Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Ke kuburan, lihat setan gentayangan. Setannya melayang, aku terdiam berdiri. Lihat tuh Lur, temenmu udah gandeng pasangan. Kok kamu masih gandeng tangan sendiri? Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film India he lagi he yang akan membuat perasaan kalian campur aduk Lur, yaitu The Crow's Egg atau Kakak Mutai tahun 2014, mengisahkan tentang kakak beradik yang hidup di perkampungan kumuh, putus sekolah dan terpaksa mencari nafkah dengan mulung. Sampai suatu hari ada toko pizza yang baru buka di dekat sana dan mereka pun melakukan berbagai cara demi bisa membeli satu loyang kecil pizza. Seperti apakah keseruan dan kemewean film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan tidak lumrah dari dulurku Getol Ibadah ya. Getol ibadah seminggu paling cuma sholat Jumat kan kamu kan? Cak mau nanya kenapa orang Indiahi kalau ngomong kepalanya jadi longgar? Nggak dong, nggak longgar juga dong bahasanya Lur. Ya emang udah kebiasaannya begitu emang. Udah daripada kebiasaan nyimpen batangan emas sampai 74 kilo ya kan. Wah, monggo sketchakan. வேற ஷார்ட்கட் இருக்கா? எங்களுக்கு ஒரு அந்த எபிசோட் திறந்து காட்டினீங்கன்னா Berlatar di sebuah perkampungan kumuh di Chennai, Tamil Nadu, India, kakak adik bernama Periya Kakak Mutai dan Cina Kakak Mutai tinggal di gubuk kecil bersama ibu mereka, sebut saja Juminten, dan sang nenek Munaro serta anjing peliharaan. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, si adik Cina tiba-tiba ngompol dan ngalir ke arah endas ibunya. Gak pakai lama Cina langsung melepas celana dan baju untuk mengelap banyu oyonya, lalu dimasukkan ke dalam baskom. Jorok banget ya kan? Ya namanya juga bocil Lur. Dan inilah telur gagak. Keesokan paginya Juminten masak kari sayur sambil ngobrol-ngobrol dengan Munaro tentang suaminya yang berada di penjara karena suatu masalah, dan agar bebas mereka harus menebus jaminan 30.000 rupiah lagi karena uang denda sisanya sudah dibayar. Sementara Cina dan Periya makan kari sayur, lalu Periya memasukkan segenggam nasi ke kantongnya Lur. Tak lama kemudian Juminten menemukan celana dan baju bekas ompol Cina. Namun saat akan dimarahi, adik kakak ini pun langsung kabur main keluar rumah. டேய் எங்கேயும் போயிடாதீங்கடா. நில்றா. இல்ல மாட்டனா. எல்லாம் எடுத்து காக்காக்கு போட்டுருவேன். Mereka berdua pun pergi ke tanah kosong tempat bocil-bocil biasa main kriket. Lalu Periya meletakkan nasi dari kantongnya ke atas tumpukan kayu palet, sedangkan Cina memanggil burung-burung gagak agar pergi dari sarangnya dan memakan nasi tersebut. Di saat itulah Periya memanjat pohon untuk mengambil telur-telur gagak. Namun karena hanya ada 3 telur, Periya mengambil 2 telur saja dan yang satunya dibiarkan agar si gagak bisa berkembang biak. Mereka berdua pun memakan kedua telur itu mentah-mentah yang konon katanya bisa numbuhin otot, dan karena sering mengambil telur gagak, kakak beradik ini pun dipanggil Kakak Mutai alias telur gagak. Cina si telur gagak kecil dan kakaknya Periya telur gagak besar. இதை குடிச்சாதான் மாவீர மாதிரி இருக்கலாம். Di sana juga ada 2 preman, yaitu Naina dan temannya Yogi yang suka minum Hammer, anak buah kepala desa setempat, sebut saja Dulmanu Lur. Setelah itu datanglah pebisnis bernama Siva yang ingin membeli tanah itu seharga 80 juta rupiah untuk dijadikan lahan bisnis, dan sesuai perjanjian Siva akan membayar komisi 800.000 rupiah untuk kades Dulmanu. Sementara itu Cina dan Periya dipanggil Juminten untuk pergi menjenguk ayah mereka di lapas. நம்பிதான் 8 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றோம். இப்போ 8 லட்சம் ஏய் வாங்கடா. மொத்தமா பார்க்க முடியாதுமா. நீங்க 4, நீங்க தலைவர் 8ன்னு தர. எல்லாம் உங்களை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்?
இந்த கேவியை சொல்லணும். Sesampainya di lapas, Juminten memberikan obat-obatan untuk suaminya karena dia sedang mengidap TBC. Mirisnya sejak masuk penjara, keuangan keluarga mereka semakin terpuruk. Cina dan Peria terpaksa putus sekolah dan mereka memulung batu bara yang terjatuh dari kereta untuk dijual kembali ke toko loak dengan harga 3 rupiah saja sekilonya lur, demi kebutuhan hidup di rumah. Setelah menjenguk adik kakak ini pun lanjut mulung, ditemani pekerja rel kereta yaitu Pazar Azam yang membolehkan mereka berdua mulung di sana. Lalu saat OTW pulang, Cina dan Peria sempat bertemu Lokes, seorang bocil dari keluarga berada yang sedang sekolah, dan mereka terpukau melihat remote kontrol heli milik Lokes. Sungguh scene ketimpangan sosial yang menyayat hati lur, karena Cina dan Peria terpaksa putus sekolah untuk mencari nafkah, sedangkan Lokes yang anak sultan bisa mendapatkan apa saja, namun mereka bisa berteman baik. கடையில் போட்டால் துட்டு தருவாங்க 1 கிலோ 3 rupees. Cina dan Peria hanya mendapatkan 5 kilo batu bara saja dan mereka jual ke toko loak milik Pak Fadai. Tak lama kemudian duo preman Naina dan Yogi datang untuk menjual penutup selokan yang baru mereka curi, dan meski curiga, mau nggak mau Pak Fadai pun memberi bayarannya. Lalu setelah menerima uang hasil jualan dari istrinya Pak Fadai, Cina pun meminta jam tangan mainan yang tergeletak di sana, yang mana itu sudah membuat Cinai begitu senang karena bisa dipakai gaya-gayaan ya kan lur. Dan mereka juga sempat nonton album film di toko TV bekas. Lalu sepulangnya ke rumah, Peria pun memberikan uang hasil mulung batu bara ke Juminten. எனக்கு டிவி வாங்கி தருவியா? முதல்ல நீ ஒண்ணு கிடைக்காம தூங்கு. செல்போன் வாங்கிட்டு வருமாமா? முதல்ல உங்க அப்பா வீட்டுக்கு வரட்டும். 5 கிலோ. Juminten sendiri kerja menjadi buruh di pabrik perabotan, dan hari itu temannya menyarankan Juminten untuk bertemu dengan Kades Dulmano untuk membuat permohonan agar suaminya bisa dibebaskan. Di lain sisi, Cina, Peria, dan bocil-bocil kampung lainnya hanya bisa meratapi tanah kosong tempat mereka bermain yang sebentar lagi akan dibangun, dan pohon yang biasa dijadikan sarang gagak juga dirobohkan. இடத்த வாங்கியாச்சு போங்க. உங்களுக்காக நம்மளே குடிக்க முடியாது. விளையாட மட்டும் முடியுமா? Keesokan harinya Juminten pulang membawa surprise, yaitu 1 unit televisi yang didapatkan Juminten lewat kupon bantuan orang tidak mampu. Setelah memasang TV, kakak beradik ini pun sangat senang dan langsung gonta-ganti saluran lur. Akan tetapi kualitas gambarnya jelek karena mereka pakai saluran ilegal murah yang tidak akan sejernih jaringan resmi. Hari demi hari pun berlalu. Cina dan Peria yang anak polos menjalani kehidupan sederhana, seperti membandingkan jam mainan Cina dengan Lokes dan minta ke tukang servis untuk membetulkan jam. Tapi ya jelas nggak bisa dong lawong, cuma mainan ya kan lur. Nah, இந்த வாட்ச் ஓடிச்சுடா. இது டாய் வாட்ச். இது பாத்தியா ஒரிஜினல். அந்தரையில் கைகளை நீட்டி அண்டைகள் அடிதடி என்ன டிவி புளியா வருது? ஒரு திட்டு கடிச்சனுக்கு அவ்வளவுதான் வரும். Ternyata Siva membangun resto pizza di tanah kosong, yang mana itu adalah resto pizza pertama di kota tersebut. Gerombolan bocil kampung pun datang menonton grand opening resto yang didatangi seorang aktor Indiahe terkenal. Lalu setelah acara gunting pita, si aktor pun mencicipi pizzanya dan memberitahu jika rasanya luar biasa lezat, dan semua bocil yang ngefans dengannya pun langsung bersorak. Sepulangnya dari acara, Cina dan Peria melihat iklan pizza lokal itu di TV dan tentu saja meminta ke ibu mereka Juminten untuk dibelikan pizza. Saking penasarannya dengan pizza, Peria sempat ngomong jika dia lebih menginginkan pizza dibandingkan ayahnya pulang ke rumah. Jelas Juminten pun marah dan meminta kedua anaknya tidak merengek lagi. எனக்கு பீஸா வேணும். அது வேணும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் தான். வெறுப்பேத்தி நின்ற அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன். அம்மா எனக்கும் பீஸா வேணும். அப்பாலாம் வேணாம். என்ன சொல்லிட்டான்னு கத்துற? நீ சும்மாரு.
Cina dan Peria pun keluar rumah dan bertemu kurir pizza nyasar yang menanyakan jalan. Peria pun akan membantu, namun dia meminta si kurir menunjukkan pizza ke mereka terlebih dahulu. Begitu kotak pizza dibuka, kakak beradik ini pun sangat amat terpukau, seolah-olah pizza itu harta karun bagi mereka, Lur. வேற ஏதாவது ஷார்ட்கட் இருக்கா? எங்களுக்கு ஒரு அந்த பீஸா திறந்து காட்டினீங்கன்னா அடா பாவிங்களா. Setelah mendapatkan brosur pizza, mereka pun menunjukkannya ke Paza Rasam yang sangat terkejut karena harganya mahal, yaitu 300 rupiah untuk satu loyang kecil atau setara satu gerbong batu bara, Lur. Dari sana Cina dan Peria pun bertanya ke Lokes apakah dia pernah makan pizza. Tentu Lokes pernah memakannya dan mengatakan bahwa mereka bisa telepon nomor di brosur agar pizza diantar ke rumah. Jika Cina dan Peria bisa menghasilkan 10 rupiah per harinya, maka mereka harus menabung selama 1 bulan. இருக்க ஒரு பொட்டி கறியை விற்க வேண்டியிருக்கும் தெரியுமா? இப்போ எங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து தருவாங்களா? தருவாங்களே. உங்ககிட்ட காசு இருக்கு. நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. வீட்டுக்கேவா? 10 ரூபாவா? ஒரு மாசத்துலயே 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாமே. Melihat kedua cucunya yang sangat menginginkan pizza, Mbah Munaroh pun memiliki ide, lalu menyuruh mereka beli sayur dan buah seperti tomat, paprika, dan juga bawang agar bisa membuat pizza sendiri di rumah. Namun setelah jadi, alih-alih memakannya, Cina dan Peria merasa ditipu karena pizza buatan Munaroh tidak mirip dengan yang pernah mereka lihat dan malah lebih mirip makanan tradisional Indiahe, yaitu dosa. தோசையா? சே போயா, அதுல எப்படி நூல் நூலா வரும் தெரியுமா? மெல்லாத மாதிரி இல்லையே. முன்னாடி மூந்து பார்க்கறதுடா. வாடா போலாம். Karena Cina dan Peria benar-benar penasaran dengan pizza, Paza Razam pun terpaksa memberitai lokasi gudang penyimpanan sisa-sisa batu bara agar mereka bisa mengambilnya dalam jumlah banyak. Setiap hari mereka pun bolak-balik gudang dan toko loak Pavanai hingga mengumpulkan 300 rupiah, Lur. Namun ketika mereka datang ke resto untuk membeli pizza, நில்லு எங்க போறீங்க? பீஸா வாங்க. பீஸாவா? போங்கடா போங்கடாண்ணா. என்னையா? பசங்க சும்மா நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க போங்க சார். கிளம்பு. நீ கூட சிம்பு வந்து சிம்புவா? ya, Cina dan Peria diusir oleh satpam karena penampilan mereka yang kotor, dan Paza Rasam pun menyarankan agar mereka merubah penampilan sebelum balik ke resto pizza karena mirisnya seseorang selalu dinilai dari pakaian atau tampilannya saja. Lalu di malam hari Juminten ngomel-ngomel karena dia sudah mengirimkan uang ke pengacara, tapi kasus suaminya masih belum diproses juga. Padahal Juminten sudah mati-matian mencari uang dan beruntung Munaro ada di rumah untuk menjaga anak-anak. Keesokan harinya Cina dan Peria bertemu Lokes yang sedang bawa bekal pizza dan sudah dimakan setengah. Cina yang tergiur ingin mengambilnya, tapi Peria melarang karena menganggap pizza baru rasanya lebih enak. Lalu Peria pun bertanya di mana Lokes membeli bajunya, dan Lokes pun menjawab dia membelinya di Mall City Center, kota Milapur. சொக்கா எங்க வாங்கின? ஓ ட்ரெஸ்ஸா? சிட்டி சென்டர் மயிலாப்பூர். இல்லை எங்களுக்கு வேணாம், நாங்களே வாங்கிக்கிறோம். சென்டர் மயிலாப்பூர். ஏன்டா பீஸா வேணாண்ணே? கருப்பு கருப்பை வெறுத்து உலகம். Kini kakak beradik ini pun lanjut mulung, Lur, dengan tujuan yang baru, yaitu beli baju bagus, ya kan. Namun ketika mereka mencari Paza Rasam untuk mulung di gudang, seorang pekerja mengatakan jika Paza Rasam sudah kabur karena ketahuan mencuri dari gudang. Usut punya usut, pengawas di sana memergoki batu bara yang ludes di gudang, dan Paza Razam pun melindungi kakak beradik ini dengan mengaku dialah yang mengambil batu bara tersebut, Lur. Cina dan Peria kembali mungut batu bara di rel yang membuat penghasilan tidak sebesar dulu, dan mereka tidak memberitahu Juminten tentang uang tabungan itu. Khususnya Peria yang jadi emosian dan tidak mau uang mereka diambil untuk membebaskan sang ayah.
Peria. Bahkan Peria berani memarahi neneknya Munaro yang menasihatinya. Di lain sisi, Cina sempat mengatakan jika seharusnya mereka makan pizza dari Lokes, paling enggak nyicip ya kan lur. Akan tetapi Peria langsung mengeplak adiknya karena lebih baik membeli pizza dengan jerih payah sendiri daripada harus makan bekas orang. Wah, orang sound udah ya. இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நைனா அப்பாவை வெளியே தடுத்துட்டு Bagus kita pizza tuh. Teman-teman udah aja bisa gue. Tak lama kemudian mereka melihat Pak Fadai yang lagi kobam parah sambil ngelantur di jalan. Cina dan Peria pun akhirnya memulangkan Pak Fadai ke rumah menggunakan kereta mainan. Dan sebagai ucapan terima kasih, istrinya Pak Fadai memberikan uang 10 rupiah untuk jajan lur. Karena inilah mereka memiliki ide bisnis, yaitu membuka jasa antar jemput orang kobam dengan biaya 20 rupiah. Tapi bisnis mereka gagal karena kereta mainan rusak dan bapak-bapak yang akan mereka antar juga terjatuh pingsan lur. Cina dan Peria pun terus muter otak untuk mendapatkan uang, seperti mencuri penutup selokan tapi juga gagal karena terlalu berat. Berniat menjatuhkan HP penumpang kereta untuk dicuri tapi nggak jadi karena merasa berdosa. Cina juga kepikiran menjual anjing peliharaan mereka seharga 25.000 rupiah ke para pengendara di jalan dan jelas nggak ada yang minat lur. Sampai akhirnya mereka pun kerja serabutan seperti membawa barang, menyebarkan brosur hingga bersih-bersih demi mendapatkan uang lebih cepat. Nuri, ya Nuri. Setelah mengumpulkan cukup uang, mereka pun segera pergi ke Mall City Center di Milapor pakai bis dan juga nyeker lur. Lalu sesampainya di sana karena mall itu sangat megah, Cina dan Peria pun yakin mereka pasti dilarang masuk. Sementara itu ada dua bocil keluar mall yang baru beli baju dan pengen jajan telur gulung. Tapi ayah mereka melarang karena tidak higienis. Lalu ketika sang ayah balik masuk ke mall karena HP-nya ketinggalan, Cina dan Peria pun menawarkan uang supaya bisa beli jajan, namun harus barter dengan baju baru mereka. Ya, cara itu berhasil lur. Cina dan Peria pun langsung memakai baju baru dan segera mampir ke resto pizza sambil diikuti bocil-bocil kampung lainnya yang penasaran. Akan tetapi mereka dimarahi lagi oleh satpam sampai akhirnya datanglah manajer resto pizza dan Ini ya satu hingga. Dia pasang dasar. Kecil apa negra? Datang ini pasti menrei. Ya. Brengkesnya si manajer tiba-tiba menampar Peria karena mereka dianggap tidak pantas masuk ke dalam resto hanya karena tampilan lur. Cina dan Peria pun pulang dengan rasa malu dan sangat terpukul. Tapi betapa terkejutnya mereka melihat rumah sudah dipenuhi banyak orang karena ternyata nenek Munaro meninggal lur. Tidak sampai di sana, karena saat Munaro akan dikremasi, Naina selaku pentolan kampung menagih Juminten biaya kayu bakar yang gak ngotak dan Peria pun memberikan Juminten uang sisa tabungannya untuk menutupi biaya tersebut. Peria akhirnya jujur jika selama ini dia dan Cina mengumpulkan uang diam-diam untuk membeli baju baru dan makan pizza. Lalu sebelum mengikuti arak-arakan jenazah neneknya, Peria pun membuang brosur pizza dan memutuskan untuk menyudahi mimpi mereka merasakan pizza lur. Sungguh scene yang begitu menyedihkan.
Keesokan harinya, Cina dan Peria ditertawakan teman-teman kampungnya karena insiden di resto pizza sebelumnya. Naina pun bertanya ada masalah apa, dan si bocil memberitahu bahwa Peria digampar manajer resto saat ingin membeli pizza, dan bocil itu merekam kejadian tersebut. Gak pakai lama, Naina pun merampas HP-nya karena dia memiliki ide licik lur, dan Yogi pun diajak mendatangi resto pizza. Setelah bertemu dengan Siva di kantornya, ternyata Naina mengancam akan menyebar video tersebut kecuali Siva memberi uang yang pantas, dan Naina memberikan kartu nama agar Siva bisa menghubunginya jika sudah memutuskan. Setelah pergi dari sana, Yogi pun berpendapat agar video tersebut langsung saja diberikan ke teman mereka yang bekerja di stasiun TV, dan pastinya mereka bisa mendapat imbalan uang. Akan tetapi menurut Naina, teman mereka itu mungkin hanya memberi 1.000 rupiah saja, sedangkan Siva si pebisnis pasti bisa memberi imbalan seminim-minimnya 5.000 rupiah, dan Naina pun berjanji akan membaginya setengah-setengah ke Yogi. சார் இது கார்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு கொடுங்க சார். இவனுங்கிட்ட கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோயேன், ஆளுக்கு 2,500 ரூபாய். Siva pun berdiskusi dengan rekan-rekannya dan diberitahu jika Naina adalah orang yang licik, maka dari itu lebih baik Siva membayarnya, karena jika Naina mengambil jalan hukum dan video itu tersebar kemana-mana, bisa-bisa semua cabang resto pizza akan ditutup lur. Apalagi jika Naina kong kali kong dengan Kades Dulmano yang juga terkenal busuk, dan masalah pasti akan semakin rumit. Siva akhirnya setuju untuk membayar dan mengabarkan Naina jika dia akan memberi uang 100.000 rupiah, yang mana uang segitu kecil bagi Siva. Namun jelas Naina sangat terkejut karena nominal itu sangat amat besar baginya. Akan tetapi Naina berbohong ke Yogi jika mereka dibayar sebesar 6.000 rupiah, atau dengan kata lain Yogi nantinya hanya mendapat 3.000 rupiah saja lur. Udah tega ngambil keuntungan dari bocil-bocil, nipu temennya lagi si Naina ini. 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குற அத்தோட முடிச்சுக்கோ. பைசா பெறாத பசங்க மேட்டர் வச்சு துட்டு பார்த்து பத்தியா? எவ்வளோ தரான்னு தெரியுமா? 6,000 ரூபாய். 6,000 ரூபாவா? Beberapa hari kemudian, Naina pergi ke resto pizza untuk menyerahkan HP dan salinan video, lalu menerima uang 100.000 rupiah dari asistennya Siva, dan Naina tidak boleh kembali lagi ke sana lur. Tapi tiba-tiba எல்லாத்தையும் குத்துறேன், தாத்தா மேல சத்தியமா. பணிபுரியும் ஊழியர் ஒருவர் குமார் கையில 7,000 ரூபாய் வச்சுட்டான். பெரிய பீஸா கடை வச்சிருக்கான். 6,000 ரூபாய் தான் கொடுக்குறேன்றான் டோமர். Mampus ya kan. Yogi sudah memberikan salinan video itu ke temannya yang bekerja di stasiun TV dan mendapat imbalan 7.000 rupiah. Berita itu pun langsung viral, sedangkan Naina dipukuli oleh rekannya Siva dan uang 100.000 rupiah juga diambil kembali. Siva pun bingung menghadapi masalah tersebut, apalagi jika identitas Cina dan Peria ketahuan, karena stasiun TV pasti akan menggoreng lagi berita itu ya kan. Teman-teman Siva di kepolisian juga tidak bisa membantu karena mereka semua pasti minta duit dalam jumlah banyak. Tak lama kemudian kurir pizza yang pernah bertemu Cina dan Peria menjelaskan jika dia tahu di mana kedua bocil itu tinggal. Siva pun segera menyuruh manajer resto dan kurir untuk mencari mereka lalu dibawa ke sana. Sementara itu di balai desa, Naina berdiskusi dengan Dulmano untuk merencanakan demo agar resto pizza ditutup, yang pastinya Naina ingin membalas dendam karena telah dipukuli dan tidak mendapatkan uang. Akan tetapi Dulmano yang tidak mau tangannya kotor menyerahkan urusan demo ke Naina, dan rencananya Dulmano nantinya akan menyelesaikan masalah itu agar bisa mendapatkan simpati masyarakat, dan tentu tujuannya adalah mendapatkan suara di pemilihan berikutnya. Di lain sisi, Dulmano juga membuat kesepakatan dengan Siva yang berjanji akan membantu menyelesaikan masalah asalkan Dulmano diberi imbalan uang. என்ன தலைவரே, இவன் ஒரு ஆள், நீ இவனை போய் யாருன்னா பிரச்சனை பண்ணாதான் நம்ம எல்லாம் விட்டுருமா சார், நம்ம கண்ட்ரோல தான் லீக் கொடுக்காதீங்க சார். இதை இமீடியட்டா ஸ்டாப் பண்ணணும்.
இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் நோண்டிடுவாங்க. Di pabrik perabotan, Juminten mendapat kabar ajakan demo Cristo Pizza karena ada anak-anak kampung yang dipukuli dan per orang akan dibayar 100 rupiah serta mendapat makan gratis. Namun Juminten tidak tahu jika bocil-bocil kampung yang dimaksud adalah anaknya. Sementara itu di jembatan, Cina dan Peria yang baru saja mulung melihat reporter TV yang sedang membahas kampung kumuh mereka, di mana hampir 400 keluarga tinggal di sana dan lebih dari 600 anak tinggal dengan orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap. Lalu sesampainya di toko loa, istri Pak Fadai memberitahu jika si preman Naina sedang mencari mereka karena masuk berita TV. Betapa terkejutnya Cina dan Peria saat melihat video mereka digampar manajer resto yang sudah ramai dibicarakan. Tepat ketika Juminten pulang, mereka pun langsung mematikan TV agar ibu mereka tidak melihat. Lalu saat Juminten pergi ngambil air di sumur, dia pun baru mendapatkan info dari Naina jika Cina dan Peria masuk berita TV karena menjadi korban pemukulan manajer Resto Pizza. Sontak Juminten pun balik ke rumah, namun ternyata Cina dan Peria sudah pergi. Saking khawatirnya Juminten keliling area kampung untuk mencari kedua anaknya, sedangkan Siva terlihat menyuap seorang pejabat polisi untuk membantu mencari Cina dan Peria agar masalah cepat selesai. டிவி பாத்தியா இல்லையா? அதுலேருந்து அதில் உன் பிள்ளைங்களை தானே காட்டுனுங்கிறாங்க. நாளைக்கு நடக்கிற போராட்டத்தில் நீ தான் முன்னாடி நிற்கணும். நானா எதுக்கு? இங்கே தான் இருந்தானுங்க. அஜி என் பிள்ளைங்கள பார்த்த இப்படி தான் போனானுங்க. மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணுறேன் சார். Setelah mencari seharian, Juminten masih tidak menemukan kedua anaknya. Setelah itu dia diundang ke rumah Dulmano yang berusaha menenangkan Juminten karena Dulmano akan mengurus masalah itu. Menurutnya Cina dan Peria hanya berkeliaran di kampung dan jika nanti ditemukan, Dulmano meminta Juminten untuk membawa kedua anaknya datang ke sana. Lalu sepulangnya ke rumah, Juminten hanya bisa menangis saat melihat cuplikan video tersebut dan dia begitu khawatir dengan Cina juga Peria karena mereka adalah bocil yang masih polos dan mentalnya belum siap melihat berita seperti itu. Bahkan mereka tidak tahu kenapa berita tersebut sampai viral. Saking hebohnya berita ini pun masuk ke TV nasional, menjadi topik pembahasan beberapa narasumber khususnya di bidang hak asasi manusia karena menunjukkan ketidakadilan sosial yang memisahkan kelas atas dengan bawah. பிள்ளைங்க கட்ச உடனே என் கிட்ட இட்டான் தரணும். நானும் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டேன். என்னென்னமோ சொல்றாங்க. Ketika para warga kampung menyiapkan demo, si pejabat polisi datang dan bertanya ke Juminten di manakah anak-anaknya berada. Karena Cina dan Peria masih belum pulang, polisi pun membantu mencari mereka dan Juminten merasa bersalah karena seharusnya dia membelikan pizza untuk kedua anaknya. Juminten juga merasa bahwa dengan dibukanya toko pizza di dekat pemukiman kumuh, maka itu sama artinya menghina orang-orang miskin. Di lain sisi ternyata Cina dan Peria sedang bermain di kolam bersama Pajar Asam. Namun ketika polisi datang, mereka berdua langsung kabur karena takut dengan sosok polisi dan juga takut dengan orang-orang yang terus mencari mereka. Untungnya Juminten berteriak memanggil yang membuat Cina dan Peria cukup tenang karena ada kehadiran sang ibu yang pasti akan menjaga mereka. Setelah itu kepolisian pun membawa Cina dan Peria ke Resto Pizza karena ternyata lur அங்கேயே தெரியுங்களா அங்கே போயிட்டோம். ஃபார்மாலிட்டிலாம் இருக்கு, வா. பசங்க கிடைச்சிட்டாங்க சார், என் கூட தான் இருக்காங்க.
Iya, Siva membuat acara khusus untuk Cina dan Peria sebagai permintaan maaf, juga untuk memperbaiki reputasi resto tentunya. Pintu masuk dibuat sedemikian rupa agar mirip saat grand opening. Cina dan Peria pun disambut dengan meriah, dan mereka disajikan pizza satu piring besar sambil disuapin satu persatu lur. Bahkan Cina dan Peria dijanjikan pizza gratis sepuasnya, kapanpun mereka mau. நல்லா சாப்பிடு எங்ககிட்ட துட்டு இல்லையே. ஹலோ உனக்கு பீஸா ஃப்ரீ Di rumahnya Dul Manuk memberi pernyataan bahwa Cina dan Peria adalah simbol kemenangan bagi rakyat kampung, sedangkan Siva akan memecat manajernya dan juga menyediakan menu pizza terjangkau agar bisa dinikmati oleh orang-orang kalangan bawah. Sementara itu si kurir dan manajer ternyata baru sampai rumah Cina dan Peria dong plok, yang tentu tidak ada siapa-siapa di sana ya kan, karena kakak adik itu masih makan pizza. Naina dan Yogi juga bingung lur, karena masalah itu sudah selesai. Mereka pun dimintai tanggung jawab oleh emak-emak kampung yang sudah capek-capek ngumpul untuk demo, tapi belum mendapatkan imbalan uang sama sekali. செய்தி அல்ல சாதனை மக்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய யாரைங்கண்ணா வெளியே போயிருப்பாங்க, உட்காருங்க. ருபீஸ்க்கு நாங்க பீஸா தயார் பண்ணோம். அவரை வேலையை விட்டு தூக்கி Film pun ditutup dengan Cina dan Peria yang asik makan pizza sambil ngobrol ngalor ngidul, di mana mereka mengatakan jika rasa pizza nggak enak dan jauh lebih enak dosa buatan nenek Munaro. Ya, setelah berusaha mencari uang ke sana kemari demi mendapat seporsi kecil pizza sampai terjadi insiden hingga disorot berita nasional, kini rasa penasaran mereka sudah terbayar, dan bagi kakak beradik ini rasa pizza ternyata nggak enak lur. Pada akhirnya Cina dan Peria pun paham bahwa pizza terlihat enak karena digembar-gemborkan oleh iklan maupun sosok yang di-endorse. Mereka juga sadar bahwa pizza yang begitu mereka idam-idamkan ternyata tidak mereka butuhkan dan tidak sebanding dengan usaha mereka selama ini, sampai-sampai mengorbankan banyak hal, bahkan tidak ada di sisi sang nenek di akhir hayatnya. Cina dan Peria pun akhirnya kembali ke kehidupan sederhananya yang bahagia bersama sang ibu Juminten. பீஸா பிடிச்சிருக்கா? நல்லாவே இல்லைல்ல டேய், அவ்வளோ கொன்று இருக்கு. காசோட தோசை நல்லா இருந்துச்சு. அதை அடைந்தோம். Abuyar, campur adukkan perasaan kalian nonton film ini lur. Ketawa iya, sedih iya, marah iya, bikin merenung juga iya. Ingat, film bagus bukan hanya yang plot twist, jadi tunggu alur-alur berikutnya dari album film lur. Assalamualaikum.